Kira katanya akil balik. Dikiranya akil balik. Manakala orang lelaki, anak kita, anak yatim kita, bilanya nak kira katanya akil balik, iaitu apabila dia mengalir air mani kalinya pertama, sama ada mengigat ataupun dengan cara mana, itu dikira katanya akil balik lah. Dikiranya akil balik. Dikiranya akil balik. Maka sini ni seolah kata hikmat Allah Ta'ala, Nabi SAW suruh umur 7 tahun, suruh Allah panggil tahu dengar suara semaya, suruh semaya. Untuk nak dia serah semaya dah. Apabila cukup 10 tahun baru ada. Baru ada. Wa fi riwayatin, setengah riwayat, satu riwayat lagi katanya muru auladakum bis-shalah wa hum abna 7. Suruhnya 7 tahun suruh semaya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10. Apabila cukup 10 tahun kalau tak semaya suruh ada. Wa farriqu bainahum. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Apabila cukup 10 tahun ni, suruh ada lagi lah, dan juga suruh becek daripada tempat tidur ataupun tempat duduk anak-anak kita, suruh becek lah. 10 tahun tu suruh becek lah tempat tidur. Khususnya anak kita di antara anak lelaki dan juga anak perempuan. Katanya Al-Imam Al-Khattabi, هذا الحديث يدل على إغلاظ العقوبة له إذا بلغ تاركا لها. Hadis ni tunjuk katanya besar seksa orang yang tinggal semaya lah. Besarnya seksa orang yang tinggal semaya apabila dia akil balik. Apabila dia akil balik. وكان بعض أصحاب الإمام الشافعي يحتج به في وجوب قتله إذا تركها متعمدا بعد البلوغ. Setengah fuak-fuak ulama dalam mazhab Syafi'i, dia pergi dalam ning lah, kayak katanya wajib kena bunuh apabila dia tinggal semaya dengan sengaja. Apabila akil balik dah, umur siapa dah, tapi tinggal semaya dengan sengaja, setengah. Orang panggil fuak-fuak ulama dalam mazhab Syafi'i, dia yang katanya wajib kena bunuh dia. Tapi bunuh sini ni bukan bunuh dengan sebab murtad dak. Orang panggil bunuh dengan sebab haddan. Had dia tu. Orang panggil tinggalnya sebab buat dosa dia tu. Wa yaqulu idza istahaqqa ad-darb fa huwa ghairu baligh. فيدل على أنه يستحق بعد البلوغ من العقوبة ما أبلغ من الضرب وليس بعد الضرب شيئا أشد من القتل. Suruh ada apabila akil balik tu. Orang yang 10 tahun, belum 10 tahun tu, suruh ada. Dan juga apabila akil balik dah tu, dan juga sengaja lagi tinggalnya semaya, sampai ke setengah. Pendapat dalam mazhab Syafi'i, dia kata kena bunuh dengan sebab buat dosa besar, sengaja. Tinggal semaya sengaja. Sengaja ni maksud apa? Maksud kata tahu dah katanya semaya ni wajib. Tapi kalau yang tinggal semaya sengaja, buat main-main dengan hukum wajib ataupun fardu Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah dosa besar. Hukum bagi orang yang tinggal semaya, hukum bagi orang yang dia tinggal semaya. Maka ulama ikhtalafa al-ulama. Ulama telah menkhilafkan hukum orang yang tinggal semaya tu. Faqala Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Katanya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah, tarikus salah yuqtalu darban bis-sayfi fi rukbatihi. Orang yang tinggal semaya dengan sengaja, dia kena potong tekak dia, bunuh lah. Dibunuh dengan potong tekak dia tu. Khat. Tekak dia kena bunuh, orang panggil dengan pedang. Summa ikhtalafu fi kufrihi. Tapi mereka itu tu pendapat tiga-tiga mazhab tadi, sama ada Syafi'i, Malik, Ahmad, tiga orang imam tu khilaf pula katanya kufur ke tak kufur. Kufur ke tak kufur. Kalaulah tinggal semaya dengan tanpanya ada uzur sehingganya keluar waktu. Kalau tinggal semaya sampai ke waktu habis, tu khilaf pula fak dia katanya kafir ke tak kafir tu. Tu berat, nak kata berat ni tinggal semaya ni.
Faqala Ibrahim an-Nakha'i wa Ayyub as-Sakhtiyani wa Abdullah ibn al-Mubarak wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahuyah ataupun Rahawi. Ya, fa ulama mazhab, fa ulama dulu raka ni, fa atba'ut tabi'in. Ya, Ibrahim an-Nakha'i, Ayyub Sakhtiyani, fa ulama hebat belaka. Mereka ini ni ayat katanya kalulah tinggal semaya dengan tidak ada uzur ke panggil. Sengajalah. Tinggal semaya sampai kau keluar waktu, mereka ini ayat katanya huwa kafir. Tapi fak tiga mazhab tadi tu Malik, Syafi'i, Ahmad kilah kafir ke tak kafir. Maka fak pendapat yang kedua ni orang kata kafir. Buat apa? Pergi dalam mana? Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Pergi dalam hadis Nabi nah. Hadis Nabi dalam kitab adalah hadis yang sahih. Bahawa perjanjian di antara kita dengan mereka kafir ni adalah duduk di semaya. Siapa tinggal semaya kafir. Nabi sebut. Bainar rajuli wa bainal kufri, di antara satu orang lelaki Islam dengan satu orang kafir, duduk tengok di tinggal semaya dia. Ya, tengok di tinggal semaya dia. Maka nak katanya berat orang yang tinggal semaya berat. Siapakah salah satu daripada dua pendapat telah menghukumkan kata kafir. Ni orang panggil katanya apabila tinggal semaya dengan tidak ada uzur, siapakah keluar waktu, habis waktu tu. Na'udzubillah min dzalik. Apatah lagi kalaulah tinggal semaya dengan sengaja orang panggil. Tinggal semaya dengan sengaja lah. Sengaja tinggal semaya, asal semaya. Tak semaya dulu dah. Walaupun tahu dah kata hukum wajib tu berat lagi. Tu tak syak dah. Tak kena khilaf dah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Ta'ala baikkan fok-fok kita belaka. We rajin semaya, we jaga semaya, we tidak lalai daripada semaya. Faslun. Satu fasl laginya. Kata Al-Imam Az-Zahabi, waqad warada fil hadis. Adalah hadis yang sebut. Sesiapa yang jaganya semayanya 5 waktu. Dia jaga semaya 5 waktu, Allah Ta'ala akan melia dia dengan 5 perkara melia. 5 karamat orang panggil. 5 karamat. Dia juga sesiapa yang buat main-main dengan semaya, Allah Ta'ala akan menseksakan dia dengan 15 seksaan. Gapa ratik yang akan dapat ni? Kalaulah jaga semaya 5 waktu molek, Allah Ta'ala satunya, hidup dia dalam dunia ni tak sempit, senang lah. Dhiqul aish, tidak sempit dada. Orang muda-muda kata sininya mai tidak duka cita manalah, hidup yang gembira, yang sejahtera, mai tuk ataupun mai sok-sok saja hidup dalam dunia ni. Yang keduanya, Allah Ta'ala tak azab dia dalam kubur. Pia yang rajin semaya ni. Yang ketiganya, Allah Ta'ala akan kitab dia belah kanan, penuh dengan amalan belah kanan. Yang keempatnya akan lalu di atas titik sirat kalburak dengan secara mudah katanya. Dan juga yang kelimanya masuk syurga dengan tak kena hisab. Ini 5 karamat yang akan dapat. Manakala orang yang dia buat main-main dengan semaya, Allah Ta'ala akan seksa dia 15 perkara. 5 perkara dalam dunia ni, 3 perkara orang panggil 5 perkara dalam dunia ni, 3 perkara kau nak mati, 3 perkara dalam kubur, dan juga 3 perkara apabila keluar daripada kubur. 5 buat 3, 8 buat 3, 11. 11 buat 3 jadi 14 baru. Jadi 14 baru. Kena tak? 9 14. Tapi dalam hadis sebut 15. Jadi panjang hadis ni. Hadis ni panjang. Kita sebut sikit kesimpulannya. Dalam dunia ni apa dia seksa yang dia akan dapat? Tak dapat barakah dalam umur dia. Dan juga akan hapus muka dia ni. Tanah air yang tunjuk kata juh ni akan hapus tubik. Tak ada tanah air yang kata dia juh. Yang ketiganya, setiap amalan yang dia buat, kalau dah tinggal semaya, buat main-main dengan semaya, amalan lain lagi selain daripada semaya, kalau amalan baik, kalau dia buat, Allah Ta'ala tak berikan jari, tak beri pahala. Allah. Yang keempatnya, doa dia tu tak akan diakid naik ke langit lah.
Kalau tak rajin semaya tu. Yang kelimanya, dia tak akan nak dapat termasuk daripada doa-doa orang yang jujur. 5 perkara. Kau mati tu apa dia? Mati dengan keadaan yang hina orang panggil. Orang yang buat main-main dengan semaya. Yang ketiga, yang keduanya, yang keduanya mati dengan keadaan lapar. Yang ketiga mati dengan keadaan yang dahga ai. Walaupun we ai seumpama dengan lauk-lauk dalam dunia ni pun tak akan hilang dahga dia. Lebih teruk ni. Manakala ni 3 perkara. Manakala dalam kubur tu apa nak dapat? Duduk dalam kubur dengan secara sempit. Dan keduanya, api akan nyala di dalam kubur dia sama ada waktu malam dan juga di waktu siang hari. Macam-macam ni. Akhir sekalinya, ibu bapa, hadis ni balas dia, balas mana hukum dia? Ulama sebut katanya, hadzal hadis hadithun mawdu'un, adalah hadis palsu. Hadis palsu. Jadi saya baca tadi ni, tak ada gapo lah baca, tapi wajib kena ayat hukum. Saya ayat hukum dalam ni. Wajib ayat hukum, saya telah ayat hukum. Apa dia? Hadis mawdu'. Seperti mana disebut oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawaid dia. Kata Az-Zahabi dalam kitab Mizan Al-I'tidal, mengenai dengan salah satu orang riwayat dalam sanad hadis ni nama dia Muhammad bin Ali Al-Abbas Al-Baghdadi Al-Attar. Katanya raqiba ala Abi Bakar bin Ziyad hadithan. Demoning ni orang panggil tu riwayat hadis batil mengenai dengan orang tinggal semaya. Hukum orang tinggal semaya. Maka hadis ni adalah hadis batil ataupun hadis palsu. Jadi saya baca apa tadi? Satunya saya nak beritahu, apabila kita dengar katanya orang yang tinggal semaya, kalau kita dengar hadis ni masa depan daripada mana-mana ustaz, mana-mana tok guru, kita tahu katanya ini adalah hadis palsu. Cukuplah hadis sebelum daripada ningnya yang nak buat kita takut. Orang panggil tak pasti kena guna hadis ning lah untuk kita baca, nak buat orang dengar takut, orang yang tinggal semaya takut ni tak pasti. Nak bacanya boleh tapi kena royak kata hadis ni hadis palsu. Kalau lah kita semata-mata baca tak royak, tahu dah kata hadis palsu, tapi apabila kita baca di wiki orang lain dengar, tak royak juga kata hadis palsu, ini termasuknya dia salah satu orang daripada orang yang mendusta, bohong ke atas Nabi. Bahaya. Kerana Nabi katanya, kafa bil mar'i kadhiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Man haddatha bi hadithin, man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhib. Siapa yang sebut sebar hadis aku yang mana hadis itu adalah hadis kadhib, hadis dusta, fahuwa ahadul kadhibain, maka dia termasuk daripada satu daripada 2 orang yang dusta ke atasku. Orang yang sebar, orang yang kedua, orang yang pertama dia yang dusta kata Nabi, orang yang palsu hadis lah. Orang yang memelsukan hadis orang mula-mula tu. Dia mereka hadis, buat hadis Nabi, kara hadis Nabi, kara satu hadis dia juga sana kepada Nabi, dakwa kata Nabi, sebut hadis tu orang tu orang mula-mula yang bohong kata Nabi. Orang yang kedua kita. Kalau lah tahu dah kacau lagi, ni menaik atas bahaya sebab hadis palsu ni. Maka Nabi SAW kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dusta ke atasku dengan sengaja, maka dia telah ambil tempat duduk dia di dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi nak baca hadis palsu boleh ke tak? Boleh. Nak sebar boleh ke tak? Boleh. Tapi kena royak hukum dia. Witah katanya hadis ini adalah hadis pelong, hadis palsu, hadis yang tak bukan daripada Nabi SAW. Lepas tu nak yang katanya walaupun hadis ni niat. Setengah ulama yang kata hadis ni daripada reka orang fak golongan tariqah ataupun orang sufi tu. Apa dia reka hadis? Kita biasa sebut dulu katanya fak demoning ni dia sengaja reka hadis. Apa tujuan? Niat molek. Tujuannya nak orang yang tinggal semaya, orang Islam yang tinggal semaya ramai-ramai ni. Nampak kata tak nak buat balas mana ni orang Islam tu klik mari semaya, rajin semaya semula, reka hadis Nabi. Saya bah hadis tu wisapa kepada orang yang tinggal semaya ramai tu, apabila mereka dengar hadis ni, oi rasa takut, oi tinggal semaya, klik mereka mari rajin semaya.
Niat molek tak? Molek. Tapi cara kena tak? Tidak kena, tidak betul dengan cara yang Nabi nak. Habis tu kalau kita nak baca hadis yang sahih cukup dah. Nabi SAW ayat katanya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus salah faman tarakaha faqad kafar. Semaya. Tinggal semaya ni jadi kafir. Oh, berat dah tu tu. Dan juga bakal hadis tu adalah hadis yang sahih. Cukup dah hadis tu kita baca hadis yang sahih kepada orang yang tinggal semaya dia dengar kata takut, takut dia kafir. Kerana orang yang jadi kafir, buat apa kena takut? Tak. Orang yang jadi kafir, dalam neraka kena azab dah, tak kena kecek dah. Seksa dalam azab terana, akhirat tak kena kecek juga. Na'udzubillahi min zalik. Maka hadis ni yang panjang. Orang yang jaga semaya akan dapat 5 perkara tadi saya sebut, dan juga orang yang tinggal semaya seksa dia akan dapat 15 perkara, iaitu 5 perkara dalam dunia ni selalu dah dapat, dan juga 3 perkara kekal nak mati, dan juga 3 perkara dalam kubur, dan juga 3 perkara akan masuk keluar daripada kubur. Maka yang 15 tak sebutlah gapo dia ni. Maka saya tak baca kerana hadis ini adalah hadis yang palsu, hadis yang palsu. Mana lagi hadis yang Imam Az-Zahabi bawa dalam kitab dia nya. Ada satu hadis daripada Abdullah bin Abbas, apabila sampai kepada hari kiamat akan bawa satu orang lelaki di depan Allah Taala. Fayamuru bihi ila nar, maka Allah Taala kata bawa dia pergi masuk neraka. Maka ya Rabbi limadha? Dia tanya, buat apa kena Tuhan, buat apa kena bawa aku pergi neraka ni? Allah Taala kata li ta'khiris salat an awqatiha. Dengan sebab melewatkan semaya, lalai daripada semaya, dan juga sebab membiasa sumpah dengan aku, tapi sumpah itu adalah sumpah yang bohong. Hadis ini adalah hadis yang tak sahih juga. Baca we tahu ni. Baca we tahu. Tujuannya kita kena dengar juga isi dia. Hadis-hadis palsu ni. Al-Iraqi, seorang ulama hadis. Seorang ulama hadis, dia mati ataupun meninggal dunia pada tahun 805 Hijrah tu. 805 Hijrah. Dia biasa 500 hadis kepada anak dia. Dia tak ayat. Dia kata hadis tu sahih atau tak sahih. Tapi dia nak mendidik anak dia ni mengapa hadis. Dia ngapa anak dia ngapa cukup 500 hadis kelip hari ayat kepada dia. Ayahku, kau ngapa beda 500 hadis ni? Selalu dia ayat kepada anak dia kata itu adalah hadis palsu belaka 500 hadis. Anak dia tanya kejut apa kena we anak ni ngapa apa 500 hadis palsu, hadis pelong Nampak dia kata untuk satu hari masa depan ni dan boleh tahu, boleh beza apabila mendengar hadis daripada sesiapa, orang akan tahu selalu dah katanya hadis ni adalah hadis palsu kerana nampak aku biasa ikut ngapan dah. Begitu kita kena tahu juga. Kerana tidak mudah kita ditipu oleh orang. Khususnya tipu tak ada kena ditipu di pihak, tak kena tipu di tok guru hak tak geti mengenai dengan hadis tu duk tipu sebab hadis palsu tu bahaya. Satu lagi nya Nabi SAW biasa sebut satu hari kepada sahabat-sahabat dia, Allahumma la tada' fina syaqiyan wala mahruma. Ya Allah, jangan tinggal lafaz kami ini hidup dalam keadaan yang duka cita ataupun tak dapat nikmat daripadamu ya Allah. Thumma qala, selepas Nabi doa gitu tu Nabi tanya kepada sahabat, atadrun, hey sahabat aku mun tahu tak katanya sesiapa yang sebenarkah yang orang yang duka cita sekali, kunti tuk tisut syaqiyah ni, orang tuk tisut ni pia, dan juga orang yang tak dapat rahmat daripada Allah pia. Maka sekali Nabi jawab katanya tarikus solah lah, orang yang tinggal semaya, orang yang tinggal semaya. Maka hadis ni sebenarnya tuai kitab orang kata lagi cari tak jumpa mana lagi kitab mana, tapi ada lafaz yang meh-meh yang supaya terada atau bagaimana terjumpa di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, tetapi pentahqiq kitab ni dia katanya bisanadin dhaifin, tapi sanad dia adalah sanad yang dhaif, sanad yang tak sahih lah. Maka ada lagi sebut katanya ada waruwiya, diriwayatkan. Ruwiyah ni orang panggil tasghiratu tamrid dalam ilmu hadis. Apabila riwayat ruwiyah gini ni diriwayat, tak sebut kata pihak riwayat. Mana kata orang panggil put loi-loi lah. Apabila mari dengan lafaz pasal ni kebanyakan dianya hadis dhaif lah. Hadis dhaif. Tapi dia sebut dalam mana? Awwalu ma yusawwidu yaumal qiyamah.
Mula-mula sekali orang yang akan menghitalkan muka dia pada hari kiamat adalah muka orang yang tinggal semaya. Wa anna fi jahannam, dan juga dalam neraka jahannam ada satu sungai, satu wadi, nama dia Mulhim. Dalam tu ada ular. Setiap ular ni, orang panggil tergantung di tekak unta lah. Panggil dia nya, ular tu panggil sebulan. Panggil siapa ke orang panggil tu rakyat tang kita ni jauh. Kitanya jalannya sebulan. Dia tu akan mari duk likung ataupun ketik orang yang tinggal semaya. Kena azab lah. Allahu Akbar. Hanya teruk lajak lafaz dia ni. Lafaz dia teruk. Maka hadis ni tidak ada asal. Hadis palsu lah. Tidak ada di mana-mana kitab. Tidak ada di mana-mana kitab. Banyak lagi lah. Sebut lagi yang mengenai dengan seorang perempuan daripada Bani Israel mari syari Nabi Musa. Tanya Nabi Musa, katanya dosa mana? Dosa kata aku telah buat dosa besar ni, aku bertaubat kepada Allah Taala dah ni. Macam-macam lah sebut cerita dia. Dan juga banyak-banyak perkara lagi mengenai dengan hukum orang yang tinggal semaya ataupun seksa akibat orang yang mereka tinggal semaya. Tersambung lagi di dalam kitab ni Al-Imam Az-Zahabi bawa lagi katanya, bawa ayat tula yang biasa sebut yang kita baca dah minggu dulu, katanya fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Dulunya tafsir balas mana? Tafsirnya iaitu orang yang lalai, takhiru waqti solah. Lewat ke semaya, maya lama lah. Habis waktu baru nak semaya. Maka tu sahun. Mengikut tafsirannya pertama, iaitu Imam Zahabi sebut awal tajuk tadi. Imam Zahabi dia wari tafsiran yang kedua. Wari tafsir yang kedua, yang mana ulama dia sebut juga sini, katanya alladzina hum an salatihim sahun, orang yang dia akan dapat celaka ataupun neraka wail ni. Gapo dia? Orang yang apabila dia semaya serupa dengan air yang patuk padi, orang panggil. Orang panggil. Faham tak? Patuk padi ni mana kata semaya cepatlah. Semaya cepat. Semaya orang panggil atau serupa dengan kereta Ferrari, sudah cepat. Mula bom sudah. Semaya dengan secara cepat. Waqad rawa fi tafsiri qaulillahi ta'ala, ada riwayat sebut dalam tafsir ayat tadi, katanya annahu alladhi yanqurus salata wa lam yatimmu ruku'aha wa la sujudaha, iaitu orang yang buat mudah-mudah. Nak tafsir balas mana? Ataupun orang yang patut semaya dia wala yatim, apabila rakaat tak sempurna, dan juga apabila sujud pun tak sempurna juga. Gaduh dia nak naik sujud, pup naik haludah. Rakaat pup naik haludah. Ning tafsirannya kedua mengenai dengan ayat ning. Mana katanya ayat ning ada dua tafsir. Satunya semaya lewat. Yang keduanya termasuk fawailul musalli ayat ni juga, iaitu orang yang semaya dengan orang panggil tu semaya yang tak kualiti lah. Nak sudah cepat-cepat. Allahu Akbar. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Cerita katanya anna rajulan dakhala, lelaki satu orang masuknya di dalam masjid. Nabi duduk dalam masjid. Satu orang lelaki masuk mari dalam masjid, Nabi duduk dalam masjid. Maka lelaki seorang itu semaya. Semaya sudah tu, nampak Nabi duduk dalam masjid, jalan mari cari Nabi, fasallam. Maka Nabi jawablah. Maka bila Nabi jawab salat sudah, Nabi ayat kepada lelaki seorang yang kata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Mengklik di semaya semula kerana mu tak semaya tadi. Tadi hak mu semaya tu tidak dikira kata semaya. Tu dia. Nabi hamak klik di semaya semula. Maka sahabat semaya semula kerana Nabi ni orang suruh ni. Faraja klik di semaya semula.
Semaya kali yang kedua pun supaya meh-meh dah. Supaya habis-habis dengan semaya kali yang pertama tadi. Basmaya sudah wisalah, mari cari Nabi, wisalah kepada Nabi, Nabi jawab salah pula. Bila Nabi jawab salah sudah, irji'. Nabi sebut sepatullah, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kelak gi semaya semula kerana tadi mu tak semaya. Kali yang kedua tadi tak semaya juga. Maka kelak gi semaya. Semaya sudah, semaya pun supaya tak di, nak gimana boleh. Klik mari cari Nabi, wisalah kepada Nabi, Nabi jawab salah pula. Nabi sebut supaya pula katanya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. 3 kali Nabi sebut begini. Klik ke semaya pula dia. Maka sudah dia klik lagi. Wallazi ba'athaka bil haqqi ya Rasulullah ma ahsana ghairi. Fa'allimni. Bersumpah dengan Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang membangkit hatamu mari hai Nabi, hai Rasulullah. Tak ada orang panggil tanya, tak ada dah semaya mana aku yang aku boleh buat lebih baik daripada aku buat 3 kali tadi. Tak tu kalau kelak gimana yang 4, yang 5, yang 10 pun subhanallah. Kerana ilmu dia ada sekadar tu kan. Semaya back tu yang paling molek sekali bagi dia. Fa'allimni, salah silap mana ya Rasulullah, ajarlah aku. Tunjuklah kepada aku silap mana aku maya tadi, siapa kamu kena hamak pergi semaya 3 kali tu. Ni sahabat. Kalau kita ni marah dah. Cuba tu email royak kata klik semaya semula tak ada mudah semaya. Murih selalu dah. Apa nama tu email ni? Murih selalu dah kita ni. Maka Nabi SAW ajar, "Idza qumta ila as-salati fakabbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an." ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. Apabila pergi semaya, Nabi ajarlah, apabila masuk semaya, haraplah kamu takbir dulu, takbiratul ihram. Selepas daripada takbiratul ihram sudah, bacalah surah mana-mana yang mudah bagimu. Ingat surah mana baca. Maksud sudah surah Fatihah lah. Apabila sudah baca Fatihah, sudah baca surah mana kamu ingat dah, hak mudah bagimu, maka mu rokoklah. Maka apabila rokoklah dengan keadaan siapa kepadamu ni rasa kata tenat. Hatta tatma'inna. Tuang rokok, we tenat dulu barulah naik. We tenat dengan keadaan rokok, bukan kata turun pop naik selalu dah. Tak ada nak tenat hati, tak ada nak itmi'nan, baru naik selalu dah. Apabila tenang dah rokok, wasapa tenang, baca cukup dah, akid pala naik. Dan juga i'tidal, duk betul. We betul dalam keadaan berdiri dulu barulah nak turun sujud. Ni bukan apa tak ada betul turun sikit. Nak orang panggil tu rokok sudah naik sikit, tak ada nak betul lagi nya diri, turun sujud selalu dah. We betul dulu. Thumma sujud hatta tatma'inna sajida. Apabila turun sujud, haraplah mu sujud ni dengan keadaan yang tenang. We rasa kata tenang dulu, baca cukup, sudah barulah naik mari duduk. Thumma majlis hatta tatma'inna jalisa. Apabila naik mari duduk, we tenang baca cukup molek. Barulah sujud kali yang kedua. Waf'al dhalika fi salatika kulliha. Di sini ni dan juga membuatlah seperti itu dalam semayang semua. Mana katanya gapo sini kita nak we tenang. Jangan gaduh. Jangan gaduh. Ni tak ada tenang pun mari masuk semayang pun mari dengan cepat supaya dengan aim hook tu masuk nak widah. Ataupun takbir pun pop nyawa pun tak ada. Semayang sudah dah. Semayang ni tak apa kata dia. Orang panggil tu semayang express orang panggil. Semayang dengan Ferrari orang panggil. Nak katanya salah satu benda yang kena ada dalam semayang kita al-itmi'nan. Kena tenang. Setiap gerak-geri kita we tenang. Baru pergi kepada gerak-geri yang kedua, gerak-geri yang seterusnya. Ni hadis Nabi SAW nak kita maya dengan khusyuk molek. Dengan khusyuk molek. Ni hadis mengenai dengan jangan kita patut semaya, jangan kita cepat semaya, nak sudah cepat-cepat dan juga nak pergi kepada situ sini cepat-cepat. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad laginya, Nabi SAW telah bersabda, la tujzi salatu la yuqimu ar-rajulu fiha sulbahu fi sujud fi ruku' was sujud. Tidak dikirakan semaya orang yang apabila sujud, apabila rokok dah ni,
punggung dia tak betul orang panggil. Mana katanya tak ada nak duduk dengan secara betul dia tu, keadaan dia naik dah. Sujud pun serupa, rokok pun serupa. Maka Nabi ayat di sini katanya la tujzi. Tak sah sembahyang. Tu tak pelik lah Nabi hamak klik kita tadi tu. Tidak peliknya Nabi SAW hamak klik lagi lah. Hamak klik lagi. Sama juga hatta la yuqimu dhahrahu fi ar-ruku' was sujud. Kalau masuk sujud masuk rokok laki tak betul. Maka tak boleh. Wa hadha nassun 'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi anna man shalla wa lam yuqim dhahrahu ba'da ar-ruku' was sujud kama kan fa salatuhu batilah. Dalil-dalil ni menunjuk katanya siapa yang semaya dan juga punggung dia tak betul sama ada masa rokok sujudnya, tak ada tamak ninah lah tu pop tak betul. Orang panggil tamai tu ngelok dengan dia tu. Dan juga tidak tenang, maka solat dia batal, tidak sah. Wa hadza fi salatil fard. Dalam semaya fardu. Wa kadzalika at-tama'ninah ay yastaqirra kullu 'udwin fi mawdi'ihi. Orang panggil kata apabila rokok, anggota dia kena masuk dulu. We kena ning naik hak dia dulu. We tempat dia dulu. Barulah kita nak tukar lagi kepada gerak-geri yang lain. Ada lagi Nabi sebut katanya asyaddun nas sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Nabi SAW katanya orang yang paling jahat sekali, orang curi yang paling jahat sekali iaitu orang curi dalam semaya. Tu dia balas mana pula curi dalam semaya ni. Qila sahabat tanyalah, curi baik mana dalam semaya? Ai la yutimmu ruku'aha wala sujudaha wala al-qira'ata fiha. Sujud tidak sempurna, rokok tidak sempurna, baca pun tidak sempurna juga. Baca Allah cepat tak butuh sikit habuk. Ini dinamakan, dipanggilkan katanya orang yang telah mencurikan di dalam semaya dia. Patut cepat, sudah cepat-cepat. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban wal Hakim adalah hadis yang sahih, seperti mana sebut dalam kitab Sahihul Jami'. Laginya, ada hadis lagi. Orang banyak Imam Zahabi waris hadis. Molek kita boleh belajar hadis ni. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda katanya la yanzurullahu ila rajulin. Allah Taala tak tengok orang yang dia rokok tak sempurna, sujud tak sempurna. Hadis sahih juga rawahu Ahmad. Laginya Nabi biasa sebut katanya itu semaya orang munafik. Bagaimana? Orang yang semaya rokok tak sempurna, orang yang semaya sujud tak sempurna. Kerana orang munafik ni, wa idza qamu ila salati qamu qusala. Apabila dia semaya dengan keadaan malas ni, fok malas ni, mari nak sudah cepat-cepat, malas nak semaya di molek orang panggil. Nabi kata begitu adalah semaya bagi orang munafik. Kerana orang munafik ni yajlisu yarqubu syamsa. Orang munafik Nabi banding katanya wahai duduk tengok bila matahari nak jatuh. Yarqubu duduk tengok muraqabah, tengok matahari. Hatta idza kanat baina qarna asyayatin. Apabila matahari pergi kepada turun mari sampai kepada dua tanduk syaitan, mana kata balarah yang nak tunjuk katanya semaya mengetahui waktu matahari nak jatuh lah. Bila matahari nak jatuh tu qama selalu dah. Ya tadi duduk nanti cokong. Waktu nak habis, baru gaduh diri. Fa naqira arba'an. Maka patut semaya para rakaat. Which sudah cepat-cepat. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Tak ada sebut zikir sikit habuk. Tak baca sikit habuk dan semaya dia. Untuk apa? Nak sudah cepat-cepat kan? Allahu Rabbi. La hawla wa la quwata illa billah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga Imam Muslim adalah hadis yang sahih juga. Laginya, Nabi SAW semaya bersama dengan sahabat dia satu hari, sudah semaya duduk. Maka masuk seorang lelaki semaya. Nabi tengok rokok, wayang kuru. Fayaja'ala yarka' wayang kuru sujudahu. Sujud cepat-cepat, rokok cepat-cepat. Nabi hoyak kepada sahabat, orang yang duduk tepi kalingan Nabi kata, tarawna hadza. Kenapa ni demo ni semaya baina tadi? Lau mata ala ghairi millati Muhammad. Allah berat.
Nah, kalau mati ni mati bukan di atas agama Muhammad. Yang quru salatahu, patuk semaya dia, curi semaya lah. Kama yang quru al-ghurab ad-dam. Supaya dengan burung orang panggil tu nuk, burung gapo orang panggil ni. Yang al-ghurab ni nuk gapo jenis dia? Burung hak wahi patuk tu. Warna hitam seperti itulah, patuk cepat-cepat. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahih dia. Hadis ni adalah hadis yang sahih jugalah. Sama juga Al-Baihaqi sebut dalam kitab dia. La ilaha illallah. Lagi, baca lagi. Nabi sebut lagi katanya, ma min musallin, tidak ada orang mana-mana dia semaya, malaikat dia ni tepi dia belah kanan ada malaikat seorang. Dan malaikat satu malaikat. Belah kiri satu malaikat. Apabila semaya dia sempurna, maka malaikat akan klik naik pergi cari Allah Ta'ala, beritahu kepada Allah Ta'ala. Kata hamba dia sore ni semaya molek, weh. Wa illam yutimha. Kalaulah semaya dia tidak sempurna, maka malaikat itu tu akan tapalah. Orang panggil tu daraba biha wajhahu. Hadis ini adalah hadis dhaif. Hadis yang tak sahih lah. Hadis yang tak sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni. Siapa kau type muka ni tak ada lah. Kita baca, we tahu katanya hadis ni adalah hadis yang dhaif. Laginya, sebenarnya Al-Imam Az-Zahabi bawa lagi lah. Siapa mai semaya molek, diri semaya, sempurna rakaat dia, sempurna sujud dia, sempurna baca dia, maka Allah Ta'ala akan royak kepada dia, kata hafizakallah. Semaya akan kecek kepada dia, royak kepada dia. Semaya boleh kecek. Mintalah Allah Ta'ala jaga mu seperti mana mu jaga semaya ni. Semaya ya. Tapi hadis ni adalah hadis yang dhaif juga. Riwayat Al-Bazzar. Riwayat Al-Bazzar dan juga Syekh Al-Albani sendiri pun telah mendhaifkan hadis ini. Lagi hadisnya, semaya-semaya ini supaya dengan timenge lah. Supaya dengan benda yang timeng, kelo orang panggil. Siapa yang bagus, molek, maka molek dia akan dapat pahala daripada Allah Ta'ala. Siapa yang tipu, semaya tak molek, kikong lah. Supaya kita tipu, masa kita timai kelo tu, maka Allah Ta'ala pun akan kata kepada demo tu seperti mana kata wailul lil mutaffifin, celaka orang yang tipu. Tapi hadis ni riwayat oleh Abdul Razzaq dalam kitab Musannaf dia, dan juga Al-Baihaqi, tapi adalah hadis yang sanad dia tu dhaif, lemah. Sanad dia dhaif. Kemasa kita sujud, Nabi SAW, Huzaifah ni, dia nampak satu orang lelaki semaya tapi rokok tak sempurna, sujud tak sempurna. Faqala lahu Huzaifah. Huzaifah, kita pergi cari orang yang semaya tak sempurna tadi, mari dengan secara cepat ni. Sallaita, semaya tadi. Huzaifah nanya. Akhirnya Huzaifah yang kata, walau mutta wa anta tusalli hadhihi salah, kalau mati dan juga musmaya pasal ning mutta ala ghairi fitrati Muhammad, akan mati bukan di atas agama Muhammad. Berat hadis ni riwayat Bukhari, hadis sahih. Hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih dia. Setengah riwayat dalam Abu Dawud yang katanya muzumata, setengah riwayat cerita tu lah. Huzaifah hanya kata maya beg ni selama mana dah duduk maya beg ni, maya beg tullah tu. Dia kata semenjak 40 tahun lah aku duduk maya beg ni. Maka Huzaifah yang kata ma sallaita, 40 tahun dulu mu tak semaya gapo ali. Allahu akbar. Kalau mati, nescaya mati dengan tidak di atas agama Muhammad lah. Bukan agama Islam. Habis tu ibu apa yang dikasih sekalian. Mengenai dengan semaya kita kena ngaji juga. Jangan kita pahal kata tadi, kita yang katanya jangan kita kira kata semaya ni adalah parat bagi kita, benda yang kita kena buat, masa kita berat. Jangan. Dan yang kedua pun, kita jangan kira kata semaya ni apabila kena buat dah ni, wakwil pelpah. Ni bahaya. Wakwil pelpah, dan juga ada proses eternal hati katanya, aku sudah semaya, aku mayat dah. Tapi cara semaya dia, semaya dengan sepon dengan patuk. Ayat patuk padi tadi lah, maya dengan cara cepat-cepat. Curi dalam semaya seperti Nabi ayat tadi. Habis itu kita kena semaya. Kita kena belajar mengenai dengan semaya ni. Semaya baik no mengikut sunnah Nabi SAW. Semaya baik mana Allah Ta'ala terima. Kerana Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli.
Nah, kata lagi Al-Hasan Al-Basri, nah, seorang at-tabi'in, dia kata bala mana, "Hai bani Adam, tidak ada benda mana yang boleh nak meninggikan agama kamu, nak wawi agama kita ni hebat mulia, dan juga tidak ada juga benda orang panggil kata ayyu syai'in, benda gapo lagi yang nak wawi agama mu ni tinggi kalau lah mu tinggal semaya." Kalau tinggal semaya tak sedok nak lah kata nak hidup kita tinggi di sisi Allah Ta'ala ataupun di sisi manusia sendiri dalam dunia ni, tak sedok kira kalau lah malas semaya tu. Kerana mu tak ingat katanya benda mula-mula sekali yang Allah Ta'ala akan nak tanya kita pada hari kiamat semaya. Benda mula-mula sekali Allah Ta'ala nak kira banci kitanya pada hari kiamat semaya. Apabila tinggal semaya, tak agak. Habis tu ibu bapa saya satu pengalaman dan juga benar seperti mana kata Ibnu Qayyim lah, katanya sesiapa yang lewat semaya, Allah Ta'ala akan lewat habis benda-benda lain. Kalulah dia lama semaya, semaya lama, benda lain pun akan nak sudah lama. Kerja lain hak dia buat pun nak sudah lama. Allahu Akbar, sungguh. Kerana apabila semakin mana kita tak semaya, apa benda lain pun tak sepengat tak sudah kita buat. Kerana semaya ini adalah boleh nak menyebabkan amalan kita yang lain, kerja kita yang lain cepat. Dia adalah umdah sebagai tiar yang orang panggil yang penting bagi kita dan juga bagi agama kita. Akhir sekalinya yang kita akan baca dalam kitab ni, dia wari lagi lah, masya-Allah, Imam Zahabi wari lah, sebagai fasal yang terakhirnya, uqubatu tarikis salah. Uqubat orang yang tinggal semaya dengan ada kuasa tinggal semaya. Tinggal jamaah. Tinggal semaya jemaah di masjid lah sini maksudnya. Dia ada kuasa nak pergi semaya jemaah, tapi apakah akibat dia? Benda yang akan dapat gapo dia kalau orang yang ada kuasa kena pergi semaya jemaah tapi tak pergi. Allahu Akbar. Allah Ta'ala firman katanya, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Hari yang orang panggil tu kaki, orang panggil nakang kita ni, kaki kita hak keras depan tu nakang kita akan timur, dan juga dipanggil kitanya untuk pergi sujud kepada Allah Ta'ala hari kiamat ni. Fala yastati'un, tapi tak boleh nak sujud, tak boleh nak pergi sujud. Tuhan panggil suruh sujud tapi tak lagi sujud. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillam. Mata dia orang panggil tak hoi, mata duk tengok tak klik. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Apa hari kiamat Allah Ta'ala suruh sujud tak boleh sujud. Apa? Kerana dalam dunia ni duduk dalam keadaan selamat, duduk dalam keadaan sehat, Allah Ta'ala panggil sujud tak pergi sujud. Sehat, Allah Ta'ala panggil suruh semaya jemaah tak pergi, maka hari kiamat akibat dianya Allah Ta'ala tak akan nak dia boleh sujud di depan Allah Ta'ala pada kiamat. Apabila tak boleh sujud di depan Allah Ta'ala pada kiamat, Allahu Akbar, teruklah. Katanya Ibrahim At-Taimi, maksudnya di sininya iaitu orang yang tinggal semaya 5 waktu, yakni ila salah al-maktubah, tak pergi semaya fardu apabila mereka dengar suara bel ataupun dengar suara qomat, tak pergi. Katanya Sa'id Ibn al-Musayyib, kanu yasma'un, mereka itu dengar suara Tok Bilal dia kata hayya 'ala salah hayya 'ala al-falah fala yujibun wa hum asihha salimun, tapi tak pergi semaya jemaah di masjid. Bahkan badan mereka itu, buah badan dia tu sehat dan juga selamat molek, tak ada sakit apa, orang panggil tak ada uzur gapo lah. Maka kalau lah kita tidak pergi semaya, tidak orang panggil menyahuti suara bel, suara qomat yang duk panggil kita suruh maya ataupun suruh sujud Allah Ta'ala jamaah di masjid, maka hari kiamat, kalau lagi badan kita sehat, tidak ada uzur apa, maka hari kiamat kita tak boleh nak sujud. Apabila tak sujud, Allah adalah tanah yang buruk lah, na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah maslih ahwalana, Allah Ta'ala baiki kita insya-Allah. Laginya Ka'ab al-Ahbar ayat katanya, wallahi bersumpah dengan Allah Ta'ala, ayat ni tak turun melainkan hanya kepada orang yang takhallafu anil jamaah, orang yang tinggal semaya jemaah di masjid.
fa ayyu wa'idin asyad wa ablagh min hadha liman taraka as-salata fil jama'ah ma'al qudrah ala ityaniha. Ada janji mana lagi yang paling dahsyat, yang paling teruk daripada benda ni, yang Allah Ta'ala royak katanya, tinggal semaya jemaah di masjid dengan ada kuasa nak pergi tapi tak pergi ini. Allahi kiamat, kalau lah tak sujud dengan secara jemaah di dunia ni, akhirat tak ada sujud. La yastati'un. La ilaha illallah. Dan juga hadis banyaklah mengenai dengan Nabi siapakah saya nak suruh orang piping semaya jadi tu imam ganti dia, dan juga dia ni nak pergi satu kelompok, satu golongan lagi nya untuk nak pergi bakar rumah orang yang tak mari semaya Jumaat di masjid. Allahu Akbar. Satu orang lelaki yang mata buta mari cari Nabi, tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tak ada orang bawa aku pergi masjid ni, aku mata buta. Adakah bagi aku ni fursah peluang untuk aku semaya rumah boleh ke tak? Tak ada orang bawa aku pergi, aku mata buta kan?" Farakhasa lahu. Maka Nabi kata boleh, ada gapo. Klik dia nak klik. Bawa nak klik sudah Nabi panggil semula, da'ahu, Nabi panggil semula. Tadi Nabi bui dah kata tak apa, mu mata buta, tak ada dia orang di masjid. Tak apa. Tapi bawa kepala nak klik dah, Nabi panggil semula. Nabi tanya semula, mu dengar suara bel, suara qomat ke tak? Orang mata buta tu, sahabat mata buta tu kata, "Na'am, aku dengar." Maka Nabi kata, "Fa'ajib, kalau dengar mu kena mari, wajib kena mari, kena sahut ti, kena marilah." Kena mari maya. Tu mata buta, ibu bapa yang dikasihi sekalian. Bagaimana kita yang tak mata buta tu? Bagaimana kita yang mata tak buta? Ni nak yang kata dahsyat. Nak yang kata teruknya, kalaulah kita ada kuasa, tidak ada uzur apa, tapi kita tinggal semaya jemaah di masjid. Akhirnya kita dengan bagaimana salafus salih dulu. Ar-Rabi' bin Khaytham qad saqata syaqqahu fil falish. Orang panggil tu belah kanan, orang panggil tu bahu dia sakit dah sampai kena pakai tukat. Apabila nak pergi tubik sejik ni, kaki dia ni kena pakai tukat dua belah. Maka ada riwayat kepada dia mung ni kaki tak boleh nak, orang panggil tu sampai ke teruk, kena pakai tukat dua belah kaki ni. Benarnya Islam widah peluang bagimu untuk semaya rumah kerana mu ni ada uzur. Maka dia jawab katanya, betul seperti moya aku ada uzur, tapi aku dengar suara bel. Aku dengar suara bel. Adakah mu tak dengar suara bel yang dia panggil kata hayya 'alas salah hayya 'al falah? Faman istata'a, siapa yang kuasa nak terima dia kena pergi lah. Walaupun kena ngakak pun kena pergi lah. Kalau kena ngakak dengar suara bel kena pergi. Ni. Satu orang lagi Hatim al-Asam. Dia katanya fatatni marrah. Satu kali ni aku luput semaya jemaah. Aku luput semaya jemaah. Tak ada lagi semaya jemaah sejid. Maka fak-fak di sejid ni Abu Ishaq al-Bukhari dia ayat katanya, boleh jadi demon ni biar tak biasa butuh maya sejid ni. Maka dia biasa katanya hari ni tak mari sejid demon ni boleh hari mati ni. Pergi rumah. Pergi rumah untuk nak azani, takziah, nak beri takziah. Takziah ni untuk takziah orang mati lah. Dia biasa kata mati. Tu nak katanya tinggal semaya, tak biasa tinggal semaya salafus salih dulu. Satu orang salaf lagi berkatanya, ma fata ahadan salatal jamaah illa bi dhanbin asabahu. Sebab yang kita malas nak pergi sejid, nak pergi semaya jemaah ni sebab dosa banyak. Sebab ada dosa lah. Sebab ada dosa. Ibnu Umar keluar satu hari pergi kebun dia. Ibnu Umar cerita katanya satu hari ni Umar tu pergi kebun taman dia. Maka bagi kebun sudah kelip hari ni, orang semaya asar sudah dah. Maka Umar kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, aku hari ni tak ada semaya asar jemaah di sejid ni. Maka aku ambil kebun tu orang panggil katanya wakaf kebun, sedekah. Tujuan apa wakaf kebun dia tu? Sedekah. Kafarah. Untuk nak Allah Ta'ala apung dosa dia yang tak ada semaya asar jemaah di sejid tadi. Allahu Akbar. Ini adalah salafus salih. Orang-orang dulu, sama ada sahabat, sama ada tabi'in, yang mereka sangat kepentingan kepada semaya jemaah di masjid. Wallahu ta'ala ala pada hari ini. Itulah kita, orang panggil tu, hukum dianya dosa lah. Kalau kita dengar suara bel tak pergi semaya masjid, dosa kita. Dosa. Maka kita menjauhilah daripada wakmai dengan semaya, lalai daripada semaya, melewatkan semaya. Nabi kita jaga semaya, we jadi kualiti, we jadi molek.
jadi sempurna, insya-Allah dengan sebab kita jaga semaya jadi sempurna, Allah Taala akan jaga kerja lain kita, sama ada kerja dunia, kerja lain-lain lah. Kerja anak, kerja keluarga, kerja tempat kerja tu, Allah Taala akan sempurna kerja kita semua dengan sebab kita jaganya semaya jadi sempurna juga insya-Allah. Itulah kita pada hari ini, semoga kita dapat manfaatnya banyak. Sambung pada minggu depan sebagai dosofsa yang kelima insya-Allah mengenai dengan tidak bayar zakat. Tak saya bayar zakat dosofsa. Kita sambung pada minggu depan maklumat dia, isteri dia bala mana mengenai dengan bayar zakat, mengenai dengan akibat orang yang tak bayar zakat tu bala mana Allah Taala sebut, bala mana Nabi SAW sebut. Kita mari sambung pada minggu depan. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله